Kita soal jawab biasa je. Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak, dia sengit sikit, kena naik sikit. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sengit lagi, Dik. Nampak tu? Gitu. Okey. Okey. Macam mana tak center tengah-tengah? Awak kena Sini. okey, sekejap. Gitu kan? Okey, masya-Allah. Tengah-tengah dah kan? Okey, yang ni okey. Tapi macam mana nak rapatkan? Boleh. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Tuan-puan, kita live mengejut. Tak ada kita bagi apa-apa notis. Alhamdulillah, syukur sebab saya pun hari ini menerima satu tetamu yang mengejut dan istimewa. Sebab memang tak tahu tetamu kita ni nak datang pun daripada jauh. Dan bila saya tanya, boleh tak satu hari nak live bersama, dia kata saya dah tak tentu, hari-hari yang lain tu belum tentu. Dia kata hari ni je ada kosong sebab memang tak ada cuti. Subhanallah, jadi saya terus mengambil peluang ni. Sahabat-sahabat sekalian, bersama dengan tetamu istimewa, InsyaAllah sekejap lagi kita akan bercakap dengan tetamu istimewa kita ni. Mungkin ada yang dah perasan, mungkin boleh dekat sikit. Okey, sebab nak tengok sikit komen-komen ni. Masya Allah, sahabat sekalian. Kak ada juga bagi tahu. Kak Nur ada bagi tahu? Ada bagi tahu siapa? Kat Facebook. Kat Facebook kata kita nak live ni. Oh, Masya Allah, Kak Nur dah bagi tahu. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, saya nak tengok kita ada okey, sebelum kita mula kan, kita ni dululah. Kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu kan, supaya Allah berkati. Betul Kak Nur? Ya, okey, kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya memperkenalkan tetamu yang istimewa, yang saya sayang, yang saya kasihi, yang saya hormati dan yang dimuliakan. Masya Allah. Saya panggil Kak Nur, tapi nama penuhnya adalah Siti. Ada Siti depan? Ada. Tak ada. Okay. Nur Azaziah. Betul? Wan Azaziah. Wan. Oh, ada Wan. Wan Nur Azaziah binti Wan Aziz. Wan Aziz. Masya Allah, hebat ni nama. Adik Wan, adik mak Wan, adik ayah Wan. Masya Allah. Hebat sebab anaknya nama Azaziah pun yang mulia. Lepas tu bin Aziz. Bin Wan Aziz. Maksud Aziz pun maksud dia yang mulia. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan memang sesuai dengan namanya tuan-puan sekalian. Memang Kak Nur kita ni seorang wanita yang sangat istimewa, wanita yang sangat mulia. Ketika kali pertama saya jumpa dengan Kak Nur di galeri, saya menangis masa tu. 25 hari bulan. 25 hari bulan Kak Nur ingat? 25 Disember. Masya Allah, Kak Nur ingat. Hari Jumaat. Hari Jumaat hari tu. Kak Nur masih ingat pertemuan pertama kami, iaitu pada 25 Disember, jatuh pada hari Jumaat yang barokah. Masa tu tuan-puan sekalian, staf saya dah ada bagi tahu. Saya sibuk, saya duduk dekat atas pejabat ni, staf ada bagi tahu. Ustazah, ada seorang wanita yang istimewa. Dia tunggu ustazah lama. Masya Allah. Kan? Dan staf dah bagi tahu, nampak mungkin yang ni kena jauh sikit biar yang ni supaya nampak semua. Okey.
Sebab dia IG dia macam tu kan, dia susah sikit. Okey. Apa ni, staff ada bagi tahu Ustazah ada wanita yang istimewa ni. Dia tunggu Ustazah dekat galeri. Masa tu saya meeting, jadi berapa jam juga tunggu. Saya rasa lama Kak Noh tunggu. Lama juga. Tak lama sebab juga. bertemu dengan Suami. juga, Ya. Lepas tu cakap dengan dia. lepas tu kan Kak Noh ambil gambar daripada depan galeri. Lepas tu Kak Noh duduk tercongok tepi galeri tu kat bahagian luar. Siapa lah Lepas tapi Kak Noh staff ambil. Sebab dia orang kata Ustazah ada orang istimewa, dia nak sangat. Rupanya memang Kak Noh dah update sebelum tu. Kak Noh kata Kak Noh berdoa supaya dapat jumpa Ustazah, dapat jumpa saya. Lepas tu siap sebelum bertolak daripada rumah, Kak Noh ada ambil gambar selfie. Lepas tu Kak Noh bagi tahu doakan dapat jumpa Ustazah kan, bagi tahu kawan-kawan dekat FB kan. Masya-Allah. Dan berkat hari Jumaat untuk kali pertama 25 Disember. Maksudnya hampir 3 bulan yang lepas. Kita berjumpa. Masya Allah. 3 bulan 3 bulan ya Kak Noh. Betul, 3 bulan. Jadi lepas pada tu Kak Noh tak berkesempatan dah datang kan. Sebabnya Kak Noh kerja, susah nak dapat cuti. Lepas tu Alhamdulillah. Sebab dengar begitulah macam boleh rentah daerah lah kan. Ya, boleh rentah daerah. Lepas tu minta majikan lah kan. Ya. Minta izin majikan, cakap boleh ke nak pergi galeri. Ya. Lepas tu majikan bagi. Kebetulan majikan pun tengah cuti. Subhanallah, Allah Akbar. Kak Noh kita ni, tuan-tuan puan sekalian, adalah pembantu rumah. Kan, jadi majikan kebetulannya cuti. Sebab itu Alhamdulillah majikan izinkan untuk datang. Okey, kita akan dengar daripada Kak Noh. Mungkin subhanallah tuan-puan sekalian, masa saya berjumpa dengan Kak Noh, saya kata, Kak Noh, orang muliakan saya, orang hormat saya, orang puji saya. Ada baca ni. Kan, tetapi sebenarnya Kak Noh jauh lebih mulia daripada saya. Subhanallah, pada pandangan Allah kan, kerana Allah yang menciptakan kita, Allah menciptakan Kak Noh, Allah yang takdirkan segalanya untuk kita. Saya sebut begitu, tuan-puan akan tahu dan ikuti kenapa saya mengatakan bahawasanya Kak Noh ini lebih mulia daripada saya, daripada kita semua. Ada biasa. Masya Allah. Subhanallah, seorang yang sangat tenang, sangat bersangka baik dengan Allah, tidak pernah merasakan ujian yang Allah timpakan kepada dirinya sebagai satu bebanan ataupun kesedihan. Okey, kita akan berkenalan dengan Kak Noh. Ustazah macam tak puas hati sikit yang ni. Kenapa ya? Macam dia kena macam tu kot sebab dia punya lighting tu macam okey. Kira kot. Okey. Subhanallah. Okey Kak Noh. Kak Noh kenalkan diri, nama, asal pada mana, anak nombor berapa, umur berapa. Cakap belakang. Ya. Kak Noh tahu tak? Dalam 3,000 lebih orang tengok. 3,000 lebih orang tengok. Jumpa dengan Instagram. Okey Kak Noh, kenalkan diri. Ni tak apa, ada dah ni. Yang ni tak apa. Kak Noh cakap je. Dengar. Assalamualaikum. Kalau Kak Noh nak pegang pun boleh. Sebab takut tak jelas. Kan gini. Masya Allah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Masya Allah. Ya. Nama Kak Noh. Nama Kak Noh Wana Azaziah Wan Aziz. Anak kedua daripada 10 beradik. Kak Noh, kita sama. Saya anak kedua, dia 10 beradik juga. Saya pun ada adik 10 orang, anak kedua. Sama kita Kak Noh. Okey, lagi. Lepas tu boleh cerita belakang? Boleh cerita belakang Kak Noh. Belakang. Umur Kak Noh berapa? 34. 35. Oh, saya lah pula panggil Kak Noh. Tak apa. Memang suka Memang Kak suka. Noh. Sebenarnya saya kakak. Tak apa. Saya umur 3. Saya umur apa? 38 dah tahun ni. Oh, tak. Saya lahir 83. 38 Masya Allah. Tiba-tiba tak Memang ingat. suka dengan Kak Tapi Noh. sebab memang Kak Noh bahasakan Kak Noh. Sebenarnya Kak Noh adik daripada saya. Noh sebenarnya umur 35. Ni Kak Asma. Kak. Umur 38. Elok lah panggil Kak. Ya. Tak sopan. Okey, betul. Comel Kak Noh. Okey, Kak Noh umur 35. Okey, subhanallah. Kak Noh asal orang mana? Orang Kuala Besut, Terengganu. Kuala Tapi Besut, ramai kata orang Terengganu.
Sebab cakap Ganu, tak bunyi orang besuk, tak kecek. Orang besuk kecek macam Kelantan. Kampung gapo Kak Noh? Kampung Alun Teratai, nak dekat sekolah Nurul Istifak. Nurul Ittifaq. Nurul Ittifaq tu sekolah suami ambo. Tok laki ambo. Dan memang Suami Ustazah Kapunai kan? Ya, Kapunai. Maksudnya suami saya pun memang orang Kuala Besut. Masya-Allah. Okey, Kak Noh cerita lagi pasal Kak Noh. Ramai orang nak tahu pasal Kak Noh. Okey. Kita ceritakan Kenalkan diri Kak Noh. Okey. Mungkin Kak Noh boleh ceritakan, dan ramai yang tertanya, Kak Noh daripada lahir Kak Noh telah diuji dengan kita sebut apa, anugerah istimewa seperti ini, ataupun umur berapa? Mungkin Kak Noh boleh ceritakan. Masya-Allah. Kak Noh dapat ujian penyakit ni dapat habis sekolah SPM 2003. Maksudnya dalam umur 18. Lebih kurang tu lah. Mula-mula dia naik bahagian mana? Tak perasan pun. Tak perasan? Tak perasan. Maksudnya mula-mula perasan tu dia mula naik bahagian mana? Tak ingat? Tak perasan, tak ingat. Okey, lepas tu dia mula jadi semakin teruk tu? Masalah sebab ramai ke macam apa, ada juga lah memang terkejut lah. Sebab sebelum tu tak ada lah. Sebelum tu tak ada. Jadi berapa lama tempoh sehinggalah penyakit, maksudnya ujian Kak Noh ni semakin parah? Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Habis sekolah. Dekat sikit Kak Noh. Dalam 18 tahun lah. Yalah, okey, 18 tahun tu start. Tapi mungkin keluar sikit-sikit Kak Noh kan? Maksudnya mula macam semakin banyak tu bila? Macam ada juga dah. Tapi tak berapa suka sangat kan tengok cermin. Tapi kadang-kadang tengok makin banyak. Ya, okey. Kak Noh, subhanallah, mungkin Kak Noh rasa bila Kak Noh tengok, tapi saya ikhlas. Kali pertama saya tengok Kak Noh, saya buat apa masa tu? Saya peluk Kak Noh kan? Saya pegang, lepas tu saya kata, Kak Noh doakan saya. Masya Allah. Sebab orang seperti Kak Noh yang mana Allah berikan ujian sebegini, sudah tentu memiliki hati yang sangat baik, hati yang sangat kuat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian saya kata Kak Noh sempurna. Kak Noh adalah wanita sempurna. Dan kecantikan dan keindahan Kak Noh tu adalah pada pandangan mata hati. Subhanallah. Sebab Kak Noh orang yang sangat baik, senyum, selalu tegur orang. Lepas tu, lepas pada saya post dulu pasal Kak Noh, ramai orang share. Dia kata Kak Noh ni memang baik, suka tegur orang, suka senyum, mesra, suka tolong orang, suka bagi hadiah. Subhanallah. Setiap bulan mesti bagi hadiah. Tuan-puan sekalian, Beli Tupperware. Tadi kan ada Tupperware comel Kak Noh kan? Bagi ke kakak Atika. Ya. Dik ambil kat Tupperware Kak Noh yang comel tu. Tuan-puan sekalian, masa first time Kak Noh datang galeri Ustazah Asma, masa tu saya, Masya Allah, letak sebelah situ. Terai letak sebelah situ. Mem. Tak, itu pun jauh juga tadi. Saya rasa itu lagi ni. Ya, betul. Okey. Sebab Ustazah tak lengah sangat nak pusing kiri kanan. Okey. Ni Kak Noh bawa Tupperware comel. Masya Allah. Tengok. Bau tubik ni. Ini bau keluar. Kak Noh kena rapat tau. Ni baru keluar ni pesen ni. Saya tak ada lagi ni. Nak? Tak apa Kak Noh jangan Kak Noh. Ini sebenarnya Kak Noh bawa bekal kan? Nak. Tak apa Kak Noh. Ni Kak Noh bawa bekal. Ada bekal tu. Kak Noh masak. Tak, dia masuk sambal tu ke bilik. Kak Noh masak. Masya Allah. Kak Noh bawa bekal. Dari datang kuliah hari ni, datang kuliah Ustazah Asma, Kak Noh datang bawa bekal. Ingat nak makan tengah hari, tapi tadi kami ajak makan. Kak Noh makan sama-sama. Alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, antara ingatan saya masa Kak Noh datang ke galeri kali pertama tu, Masya Allah, masa tu Kak Noh beli banyak buku. Saya ingat Kak Noh beli banyak. Tak ada banyak sangat. Yelah. Tapi banyak juga Kak Noh. Orang lain beli sutir je. Kak Noh beli 4-5 ke? Tambah sikit je itu. Kak Noh. Lepas tu bila saya tanya, Kak Noh untuk apa? Kerana kata nak bagi hadiah. Dan memang suka bagi hadiah pada orang. Dan setiap bulan mesti beli dan hadiahkan kepada siapa-siapa. Yelah, beli apa-apa hadiah. Tupperware pun Kak Noh bagi hadiah kat orang. Kak Noh, Tupperware mahal. Tak apa. Tak apa, mahal pun. Kak Noh suka bagi.
Kan anak member, anak saing. Bagi ke anak-anak kawan. Masya Allah. Anak sepupu. Okey, subhanallah. Tengok Kak Noh. Ada lebih kurang dalam 4,000 yang tengok. Masya Allah. Mungkin ada Kak Noh, saya nak tanya. Macam mana Kak Noh, tuan puan kena faham. Bila saya bertanya pada Kak Noh tak ada keturunan. Belah mak tak ada, belah ayah tak ada. Sebab biasa orang kata ini adalah maksudnya sakit keturunan. Tapi Kak Noh tak ada keturunan belah mak, belah ayah, dan adik-beradik Kak Noh pun tak ada yang begini. Tak ada. Dan Kak Noh sendiri sebelum ini adalah normal. Maksudnya tak ada masalah sehingga habis sekolah menengah. Habis sekolah menengah, umur dalam 18 tahun barulah bermula ujian ni. Masya Allah. Jadi saya nak tanya pada Kak Noh, mungkin orang yang kalau sejak lahir, dan ada juga adik-beradik, adik keluarga lain mungkin rasa macam kuat sikit kan. Tapi bila kita seorang-seorang kan tak ada ni, saya nak, Tak ada siapa yang tahu. tak ada siapa yang tahu. Dan mungkin boleh Kak Noh ceritakan bagaimana Kak Noh kuat menerima ujian Allah ni. Subhanallah. Itu sebenarnya yang kita semua nak dengar daripada Kak Noh. Masya Allah. Apa ni, lepas habis sekolah tu start kerja ngasuh budak. Ya. Kerja situ, kerja sini, kerja situ, kerja sini, tak kekal lama. Ya. Masa tu apa, tak kekal lama lah. Yelah. Ada lama, ada tak lama. Ya. Lepas tu Ning adalah kena majikan ni melalui SB je. FB. Masya Allah. Lepas tu majikan ambil kerja. Lepas tu majikan ni baik sangat-sangat. Baik sangat-sangat. Masya Allah. Dia layan Kak Noh macam keluarga. Dia jaga Kak Noh. Subhanallah. Yelah. Ya. Dia baik sangat-sangat lah dah. Lepas tu dapat jiran yang baik. Subhanallah. Boleh Itulah. sebut tak nama jiran ni? Jiran Boleh. baik. Boleh. Kak Suri Nazur. Masya Allah. Kak Mawa. Kak Mawar. Kak Ja. Kak Ja. Apa ni, Kak Lina. Itu Mama Zara lah. Dia nama Zara. Masya Allah. Ni jiran-jiran yang baik kan. Masya Lepas tu, Allah. yang selalu beli tapu dengan dia, adik Okey, Zana. Adik Zana. Selalu. Dia pakai adik lah. Masya Allah. Selalu beli tapuan dengan dia untuk beri hadiah ke orang. Okey, itulah Kak Noh. Boleh Kak Noh bagi tahu kita share macam mana kekuatan Kak Noh, amalan Kak Noh nak terima ujian ni. Kan daripada awal sampai sekarang, maksudnya apa kekuatan, ataupun mungkin Kak Noh boleh ceritakan, bagi tahu kepada para muslimat sekalian, sebab orang perempuan ni kan Kak Noh, hari ni semua nak comel, sanggup bedah, buat pembedahan plastik, buat rawatan tu rawatan ni habis beribu, sanggup makan benda pelik-pelik sampai rosak dalaman. Sebab apa? Nak tukar warna kulit lah, nak itulah, nak inilah. Dan apabila Allah uji Kak Noh sebagai wanita yang mempunyai naluri yang sama, betul kan? Jadi macam mana Kak Noh kuat untuk menghadapi ujian Allah ni? Gitu. Mungkin Kak Noh dengar ceramah kot daripada orang macam dengar ceramah kan, cerita-cerita orang, macam kisah-kisah orang lah. Ya. Kisah-kisah tu boleh kita ambil iktibar lah Iktibar. kan. Macam Kak Noh ni uji lagi ni, tapi Allah bagi sihat, bagi boleh berjalan kan. Ya, boleh pergi sana sini. Boleh pergi sana Lepas tu sini. dapat jiran yang baik. Dapat majikan yang Majikan baik. yang baik. Dia sebut nama majikan. Boleh. Kak Nak Hashimah binti Ibrahim. Subhanallah. Kak Noh Hashimah Ibrahim. Puan Noh Hashimah, saya ucap tahniah. Puan sangat luar biasa dengan suami, sebab maksudnya mengambil Kak Noh kan, tinggal bersama. Kak Noh Puan Noh Hashimah, mudah-mudahan Puan Noh Hashimah dengan keluarga Allah sentiasa berkati, limpahkan rezeki yang barakah. Okey Kak Noh, bila mungkin Kak Noh boleh share usaha-usaha Kak Noh sendiri, mungkin ada yang Kak Noh buat untuk Kak Noh kembali pulih. Jumpa doktor apa yang Ada nak cerita pasal doktor ni kan? boleh. Ganas masa tu. Pergi jumpa
masa tu ada pergi rumah adik. Ya. Lepas tu masa tu adik pergi hospital untuk anak dia. Lepas tu kebetulan saya saja terus jumpa doktor. Ya. Lepas tu jumpa doktor tu, doktor pun buat surat. Doktor buat surat pasal nak tahu ni lah kan. Penyakit ni. Doktor pakar kulit. Lepas tu yang kata awak kena jumpa doktor pakar kulit. Tapi di kampung boleh lah. Ya. Lepas tu jumpalah doktor tu. Ya. Daripada naik bas. Ya. Daripada naik bas turun ke Kubakiang tau. Serta Kubakiang. Rasa dah. Tak ingat dah. Cerita mana. Lepas tu salah hospital rasa. Salah hospital. Masya-Allah. Okey. Lepas tu pergi lalu ke lepas pada kemudian dia tahu. Lepas tu doktor bercakap, awak mari buat gapo? Doktor cakap. Doktor tanya. Buat gapo mari sini? Okey. Lepas tu pelik pula doktor tanya buat gapo kan? Lepas tu dia pun tunjuklah gambar terus. Siap nangis lagi daripada doktor. Masya-Allah. Sebab apa masa tu apa perasaan Kak Noh? Sebab doktor cakap memang tak ada ubat dah. Bila doktor terangkan, doktor kata tak ada ubat, boleh merawat. Lepas tu doktor cakap mungkin daripada yang ke bawah kot. Mungkin keturunan yang jauh. Okey. Masya-Allah. Lepas tu masa tu macam mana Kak Noh cuba menerima hakikat ujian Allah ni? Dengan sabar je lah. Sabar kan? Betul Kak Noh? Betul Kan? Maksudnya memang kita tak ada pilihan lain. Bila kita diuji, kekuatan sabar. Ada juga kadang-kadang mengeluh tapi istighfar balik. Subhanallah. Sebab ni takut tak dengar suara Kak Noh. Ustazah lupa. Ya. Ya. Okey. Tak apa Kak Noh, kuat tu. Okey, lepas tu kan Kak Noh, bila Kak Noh kata sabar. Lepas tu kadang-kadang mai juga rasa mengeluh, rasa macam tertanya-tanya kenapa Allah uji macam ni kan. Lepas tu Kak Noh buat apa tadi? Bila mari mengeluh tu Kak Noh buat apa? Istighfar. Masya-Allah, Allah akbar. Sebab kisah Nabi siapa dah? Nabi Ayub. Kan? Dapat ujian sakit kulit kan. Ujian kan. Mungkin para nabi pun berat juga ujian kan, berbanding dengan kita semua. Betul. Kan. Sebab kalau kita tengok kisah Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ayub Kak Noh, dia lagi dahsyat sehingga kan berbau hanyir busuk, sampaikan semua orang tak dekat, semua orang meninggalkannya. Akhirnya Nabi Ayub AS pergi ke satu kawasan yang jauh. Dan subhanallah, bukan itu saja, masa Nabi Ayub diuji sakit macam tu, Nabi Ayub juga diuji dengan kehilangan. Kehilangan harta benda, kematian anak, dikatakan semua Allah ambil sekaligus. Sehingga kan tak ada duit, tak ada apa-apa nak dimakan. Kan kalau kita baca kisah Nabi Ayub AS, Allah uji dengan sakit kulit yang pelik, kan, sampai mengeluarkan bau yang hanyir, sakit seluruh badan. Masya Allah. Sampai kisah Nabi Ayub ni kan Kak Noh, bila dah tak ada apa sangat nak makan, isteri ni keluar bekerja. Sampai satu masa Kak Noh, orang tak nak bagi kerja kepada isteri. Sebab orang-orang kampung ni kata kalau bagi upah ambil dia bekerja, takut berjangkit penyakit sakit kulit suami dia. Yelah sebab isteri kan, jadi takut. Jadi sampai satu ketika, subhanallah, isteri Nabi Ayub ni dia potong rambut dia yang dia sayang dan dia jual untuk dapatkan ni. Lepas tu Nabi Ayub bertanya, daripada mana kamu dapat duit ni yang beli makanan ni? Kan dia kata ambil upahnya, dia tak tahu. Nabi Ayub tanya, subhanallah, dan cerita ni dirakam di dalam Al-Quran. Lepas tu akhirnya mengaku. Lalu Nabi Ayub pun macam ambil satu ranting yang halus saja, bukan berniat untuk sakit, sebagai pengajaran supaya berlaku jujur. Subhanallah, lama sebenarnya tempoh. Cuba cari kisah Nabi Ayub AS. Ustazah nak tahu lama Nabi Ayub sakit, bukan sekejap.
Dan bila isteri Nabi Ayub alaihi salam, Ustazah nak 2-3 tahun kot rasanya. cuba cari jap kisah Nabi Ayub, tuan-puan sekalian. Dan masa tu Nabi Ayub kan, bila isterinya meminta, wahai suamiku, mintalah dengan Allah untuk kesembuhan, mintalah dengan Allah untuk kesembuhan. Nabi Ayub sebut, Nabi Ayub kata, aku malu untuk meminta dengan Allah untuk disembuhkan, kerana Allah telah memberikan kepadaku tempoh sihat yang panjang. Jadi subhanallah, dan akhirnya Nabi Ayub alaihi salam, Allah ada berfirman cara doa Nabi Ayub alaihi salam untuk mohon kesembuhan. Ada tak? Sekejap, tak apa. Ustazah nak baca. Subhanallah. Nabi Ayub alaihi salam. Okay, kisah Nabi Ayub ni daripada riwayat yang sahih. Kemudian Nabi Ayub alaihi salam, mana firman Allah Nabi Ayub memohon. Masya Allah, Allahu Akbar. Ni dia Kak Noh, surah Al-Anbiya ayat 83, doa Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub berdoa, wa ayyuba iznada rabbahu, dan disebutkan apa isi Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang mengasihani. Masya Allah, Kak Noh pun boleh amalkan doa ni. Dan siapa pun yang sedang diuji oleh Allah, siapa pun terutamanya diuji dengan sakit, berdoalah dengan doa ni, ataupun diuji dengan apa-apa pun ujian. Surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub diuji Allah dengan pelbagai ujian yang berat bertimpa-timpa. Lalu Nabi Ayub berdoa, anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, aku ditimpa mudarat, dan sesungguhnya engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Diceritakan Nabi Ayub bila isteri minta, wahai suamiku, mintalah dengan Allah supaya Allah berikan kesembuhan, sudah tentu Allah akan makbulkan doa permintaanmu. Lalu Nabi Ayub kata malu. Dan kalau kita perhatikan doa Nabi Ayub ni, Nabi Ayub bukan minta, ya Allah aku ditimpa penyakit maka sembuhkanlah sakitku. Tak, Nabi Ayub bukan minta untuk sembuh. Nabi Ayub malu nak minta sembuh. Nabi Ayub cuma sebut kan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain. Sebab tadi kan Kak Noh kita sebut apa tuan-puan sekalian, Kak Noh kata sabar. Lepas tu kadang-kadang rasa mengeluh, rasa tertanya-tanya kan. Kak Noh tengok, Masya Allah, sahabat-sahabat kita ada yang tertanya, Kak Noh tertanya kenapa Allah uji begini. Bila datang perasaan macam tu, Kak Noh buat apa? Istighfar. Dan antara kekuatan Kak Noh kata suka dengar ceramah. Dan memang cuba Kak Noh cerita, Kak Noh semua dengar ceramah ni waktu bila? Alik pagi Lagi? Lepas tu macam tengah pagi tu. Kata alik tengah hari. Maksudnya kerap dalam satu hari banyak ceramah Kak Noh dengar? Dengar jugalah time sambil-sambil buat kerja ke apa ke. Masya Allah. Malam sebelum tidur? Tengok juga. Ke 9. Tengok Tertidur. Antara amalan Kak Noh untuk kuat dalam ujian, memang Kak Noh cerita masa kali pertama, Kak Noh kata kena dengar ceramah, kena dengar majlis ilmu. Sebab daripada tu dapat kekuatan. Kan? Masya Allah. Setahun dah duduk sini. Balik kejap je hari tu. 3 hari je balik kapung. Balik raya haji. Tapi sihat alhamdulillah ya. Subhanallah. Tak ada sakit. Tak ada sakit kan. Sebenarnya betul Kak Noh. Bila Kak Noh sebut, Masya Allah, ujian orang lain, cara lain, ujian Kak Noh cara ni. Kalau saya kan selalu ramai orang datang bercerita tentang ujian-ujian mereka. Ramai orang yang mengadu. Kadang-kadang memang daripada ujian orang lain menguatkan kita Kak Noh. Penting kita kena hati iman kena kuat. Kena kuat. Jangan lemah. Subhanallah. Sebab setan ni mudah hasut kita. Bisik-bisik Kak Noh kan. Biasa Kak Noh, apa yang Kak Noh terganggu? Yang Kak Noh selalu kena lawan tu, contoh bisikan macam mana? Macam macam leko aku. Macam duk galik leko macam gini. Contoh kalau azang dah kan, kita tak boleh
duk lekor-lekor. Terus solat lah. Subhanallah. Biasa kalau Kak Noh alik petang kan, kita mainan tu selalu tanya budak-budak taman. Tanya budak-budak taman. Awak semua semayang dah ke? Solat dah ke? Masya Allah. Akik ni memang jenis kini tau. Tak kira lah siapa memang suka tenegur. Sebab solat nombor 1. Masya Allah. Maksudnya Kak Noh pergi tanya budak-budak yang dekat dekat padang apa semua. Kena kat sini balik. Kalau nak main kena solat dulu. Oh, kalau nak main solat dulu. Masya Allah. Kak Noh seorang yang menjaga solat di awal waktu, tuan-puan sekalian. Kak Noh kata Kak Noh takut apa? Yang Kak Noh takut ialah apabila diuji oleh Allah dengan lalai, takut melewatkan solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kak Noh ramai orang perempuan sebab apa? Sebab dia dia sayang makeup, dia sayang tu, dia sanggup tak solat. Sanggup tak ambil wuduk. Tapi Kak Noh adalah seorang yang sangat menjaga solat, bahkan jaga solat di awal waktu. Itu antara kekuatan dan kelebihan Kak Noh. Kak Noh, saya tanya soalan ni, saya harap Kak Noh tak rasa sedih. Saya cuma nak tanya, pernah tak Kak Noh macam diejek? Tak pernah. Tak pernah diejek? Tak pernah. Subhanallah. Allah jaga. Boleh tak nak cakap? Boleh. Terima kasih juga kepada saing-saing Kak Noh, saing-saing sekolah rendah, saing-saing sekolah menengah. Masya Allah. Lepas tu sahabat alam maya. Lepas pada kita Kak Noh kan ramai orang bagi hadiah. Oh, bagi hadiah. Terima kasih jugalah sahabat-sahabat yang bagi hadiah tu. Subhanallah. Kena goyak lah. Maksudnya Kak Noh, ada orang dia sempurna, tapi Kak Noh, saya ada banyak kisah seorang isteri kena sepak terajang, kena pukul dengan suami hari-hari, yang kena maki hamu. Tetapi mungkin kan Kak Noh tidak diuji dengan memiliki suami, tetapi Allah akan anugerahkan suami di syurga. Subhanallah. Maksudnya Kak Noh tak pernah dipukul orang, kan? Tak pernah disepak terajang. Bahkan Allah pelihara Kak Noh kerana tak diejek. Kalau budak-budak kecil ke? Budak-budak masih kekal sampai sekarang lah sains-sains sekolah rendah ni. Masya Allah, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan dari sekolah darjah 1 sampai sekarang. Nak sebut ni sahabat sekolah rendah ni, Noh Hafiza, binti tu dah. Tak apa Kak Noh. Habis pisah dengan dia tu darjah 1999. Ya. Lepas tu sekolah menengah dah. Lepas tu 18 tahun SPM dah. Lepas tu dalam 20 apa? Habis 20 lebih dah. Jumpa saing ni balik tahun 2019. Masa tu saing Kak Noh anak dia nikah. Jadi tak umi dah, tak umi muda dah. 35 jadi nenek dah. Ya Allah, yang nikah Hawa. Anak dia. Yang dapat menantu dah. Masya Allah. Okey, Kak Noh kan bila bercakap dengan gembira, dengan bahagia, tuan-puan sekalian, ini adalah tanda-tanda kehebatan Allah, iaitu Allah memberikan satu ujian yang jelas depan mata, dan depan mata kita juga kita melihat ketabahan seorang wanita yang menerima ketetapan Allah dengan redha, dengan lapang dada. Insya-Allah. Kak Noh bahagia tak dengan diri Kak Noh hari ni? Kak Noh tak hargalah sebab Ustazah ada bagi hadiah buku. Masya Allah. Tadi kakak Nelly tu, kami dia bagi sedekah juga duit tadi. Subhanallah. Maksudnya kehidupan hari ni Kak Noh lalui dengan syukur. Rasa bahagia. Banyak sebab untuk bahagia kan. Allah uji satu tapi Allah bagi banyak. Ramai orang sayang. Ramai. Orang lain mungkin ni pun tak dapat hadiah daripada orang ramai ni. Tak ramai pun orang yang maksudnya menunjukkan kasih sayang. Tetapi Kak Noh sangat istimewa. Sebab Kak Noh sayang persahabatan. Pernah masa balas dengan sayang-sayang tu sampai nangis sampai. Saya sahabat lagi. Kenapa panas ya? Saya sahabat lagi. Sayang sangat persahabatan. Saya persahabatan. Okey, saya nak tanya Kak Noh. Macam mana Kak Noh kan boleh bagi hadiah? Sebab apa suka bagi hadiah pada orang? Ambil kisah daripada arwah bocil. Arwah bocil. Mungkin daripada situ kot. Kak Noh tengok sini. Sekali bagi hadiah rasa nak bagi sokmo setiap bulan lah beli-beli sokmo.
Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bagi hadiah tu sepenaya lahir ataupun tak ada sepenuh apa-apa pun sebagai tanda sayang. Tanda sahabat. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, memang ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, tahabu tahadu. Kalau kamu menyayangi seseorang, kalau kamu mencintai seseorang, kamu mengasihi seseorang, maka berilah hadiah. Subhanallah. Memang begitu tuan-puan sekalian. Nabi memang menuntut kita untuk memberikan hadiah kepada orang yang kita sayang. Dan sunnah Nabi sebenarnya bagi hadiah. Jadi Kak Noh buat banyak amalan sunnah Nabi. Solat di awal waktu pernah Nabi ditanya, kan, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi sahabat tanya. Nabi menjawab, solat pada waktunya, berbakti kepada dua ibu bapa dan berjihad di jalan Allah. Nabi jawab nombor 1. Dan Kak Noh buat solat masuk waktu, solat di awal waktu. Kemudian Kak Noh pula seorang yang sangat suka majlis ilmu. Sebelum PKP tuan-puan sekalian, kalau tak ada PKP, Kak Noh ni solat di mana? Kalau sama-sama semayang mana? Kalau tak ada PKP, kalau ada ustaz-ustaz ceramah surau, kalau mak tika izin boleh lagi pergi ceramah. Pergi surau, pergi Hari masjid. Tu, masa sebelum PKP tu, Ustaz Eliyah ada mari kat surau tu. Bolehlah pergi. Subhanallah. Kak Noh memang suka hadir majlis ilmu, kemudian suka hadir masjid, surau untuk tunaikan solat dan sebagainya. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Kak Noh ni dan itu juga adalah sunnah besar Nabi SAW, sebab Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah akan permudahkan jalannya ke syurga. Jadi sebab itu saya kata, subhanallah, kita ni kan orang pandang mulia, orang pandang, orang puji kadang, orang hormat. Subhanallah, saya lengah sebabnya jauh sangat nak tengok. Jauh sangat tu, okey. Orang pandang mulia sekian-sekian, tapi belum tentu Allah pandang mulia pada saya. Tapi Kak Noh seorang wanita yang menutup aurat dengan sempurna, pakai stokennya, pakai longgarnya. Kemudian Kak Noh diuji oleh Allah tu. Maksud saya gini, saya kan Kak Noh pun selalu diuji Allah, tapi bukan itulah bukan dua negara apa semua kan. Saya diuji Allah bukan selalu, bukan sepanjang masa. Kan ada hari gembira, bahagia, ada hari sedih, ada hari gini. Tapi Kak Noh ni special, diuji oleh Allah setiap saat. Kekal. Faham maksud saya? Ya, dengan ujian kulit Kak Noh ni Allah uji setiap saat. Dan Kak Noh sabar setiap saat. Kak Noh menghimpun pahala sabar setiap saat sepanjang Kak Noh hidup. Allahu Akbar. Kak Noh itu sangat luar biasa. Takut juga ni. Aku lebih sangat ni. Kak Noh bukan puji, kita nak bagi kefahaman. Takut. Kita nak bagi kefahaman tuan-puan sekalian. Ya, kita ujian bersilih ganti, kan? Ada waktu kita diuji, ada waktu kita tak ada ujian, ada hari kita gembira, kita bahagia, kita rehat, ada hari sakit, ada hari tak. Subhanallah. Nabi SAW bersabda, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama sesungguhnya yuwaffas sabiruna akan mencukupkan pahala sabar bighairi hisab, tanpa dihisab. Maksudnya di sini, subhanallah, pahala sabar ini dicatat oleh Allah, dirakam oleh Allah, dihisab oleh Allah, dikira oleh Allah tanpa batasan. Jadi kalau saya kan macam okey, daripada pagi apa semua hari ni tak ada apa-apalah dalam bentuk ujian musibah. Jadi saya syukur. Tapi Kak Noh ni diuji oleh Allah untuk setiap saat. Sampailah mungkin Kak Noh meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah kurniakan sabar, pahala sabar tu setiap saat. Itulah bezanya, beza besar Kak Noh dengan saya. Kak Noh sentiasa menempuh ujian itu, kan, setiap hari, setiap masa. Masya Allah. Bercakap ada. Terima kasih juga ke Kak Zurina lah, jika BFF, panggil dia jika BFF. Best friend forever. Sebab dia selalu bagi semangat pada Kak Noh. Masya Allah, Kak Zurina. Kena sebut nama dia ni. Orang penting dalam hidup Kak Noh, Kak Zurina. Kadang-kadang dia buat kelakar. Kadang-kadang dia buat lawak, dia buat kelakar, dia nak ambil hati Kak Noh. Kan? Dia sayang Kak Noh. Kak Noh itu jiran yang baik. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu,
Allah kurniakan kepadanya jiran yang baik, kenderaan yang baik dan rumah yang baik. Dan Kak Noh ada tiga-tiga. Kerana ada jiran yang baik, maksudnya ini tanda kebaikan pada seseorang tu. Allah kurniakan dia jiran yang baik. Jadi Kak Noh ada Kak Zurina, Kak Noh ada ramai jiran yang baik tadi tu. Lepas tu Kak Noh ada kenderaan yang baik. Kak Noh mai sini dengan apa? Naik Grab. Naik Grab. Tu kata Kak Noh ada kenderaan yang baik. Lepas tu kereta bertukar semua Kak Noh kan? Grab kan lain-lain kereta. Jadi Angka Cina tadi. angka Cina tadi. Maksudnya Kak Noh banyak kereta berubah-ubah semua. Jadi Kak Noh dapat kenderaan yang baik walaupun Kak Noh tak ada beli kereta. Walaupun Kak Noh tak ada memiliki kereta, tapi Kak Noh naik Grab daripada nilai tuan-puan sekalian. Sebelum naik Grab, Kak Noh datang ke sini naik komuter. Naik komuter lepas tu naik Grab sebab jauh juga nilai nak ke Seremban ni. Kak Noh datang seorang diri tuan-puan sekalian. Lepas tu Kak Noh diberikan Allah rumah yang baik. Maksudnya Kak Noh jadi pembantu di sebuah rumah dan rumah tu selesa kan. Duduk selesa satu bilik sendiri kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa ni, tuan rumah ada anak tak? Ada. Berapa orang? 2 lelaki, seorang perempuan. Subhanallah, Masya Allah. Untung Kak Noh Allah bagi pula keluarga kan. Majikan yang baik. Selalu macam beli makanan lah. Dia macam Kak Sima lah, sebut Kak Sima. Kak Sima ni selalu lah macam dia beli anak dia burger, ke Kak Noh pun dia beli burger. Kalau dia beli aiskrim, ke Kak Noh pun dia beli. InsyaAllah baiknya Kak Shima tu, Puan Shima ya. Baik sangat. Itu yang bagi gaji awal, siapa menangis siapa. Subhanallah, dia bagi gaji awal. Siapa menangis siapa. Kak Noh menangis. Sebab apa Kak Noh menangis? Menangis. Terharu. Terharu sangat-sangat. Sebab Allah, Kak Noh itu nikmat besar. Allah bagikan orang keliling yang baik. Kan nak berhenti dah tak ada apa. Tapi tak tahulah tu. Gana pula putus. Masya Allah. Kak Noh, kita tahu kan ramai orang Kak Noh dapat majikan, jadi orang gaji, kena dera dengan majikan. Bahkan kita dengar dulu kan banyak kisah mati kena dera dengan majikan. Ada orang bekerja dengan majikan sekian-sekian. Kita ada terima hari tu kan Kak Noh pekerja di sini. Sebelum ni dia kerja jaga orang tua. Tapi dia kata, Ustazah, jaga orang tua, rumah-rumah orang kaya ni kadang-kadang kena pukul. Kena pukul dengan tokak, kena sepak, kena ni. Pernah lalui macam tu. Ya kan, tu yang Kak Noh kata tadi, ujian orang lain beza, ujian Kak Noh beza. Masya Allah. Sebelum ni bekas-bekas majikan pun baik. Tapi Kak Noh ni dia ni cerewet sikit memilih majikan. Ya. Yalah, majikan yang solat, yang bertudung. Subhanallah. Bagusnya Kak Noh tuan-puan sekalian. Kak Noh cerita Kak Noh memilih sikit majikan. Saya ingatkan memilih sebab gaji. Jenis cerewet sikit. Bukan sebab gaji. Bukan gaji. Tapi Kak Noh kalau boleh nak bekerja, nak jadi pembantu kepada orang yang jaga solat, orang yang jaga aurat. Tu yang lebih utama kan. Subhanallah. Betul Kak Noh. Jadi bila kita menolong orang-orang yang macam ni, kita pun seronok kan, kita mempermudahkan urusan orang-orang yang baik. Masya Allah, terbaiklah Kak Noh. Okey, Kak Noh, mungkin Kak Noh boleh berkongsi sebab kita ni dah tak, kita tak lama lah ni tuan-puan sekalian kan, sebab saya sendiri pun nak ada urusan. Masya Allah, ni saya ingat sangat ni kaki ni. Okey, Kak Noh boleh mungkin Kak Noh berikan apa-apa nasihat kepada para pendengar, sahabat-sahabat sekalian. Apakah amalan-amalan rutin harian Kak Noh? Kan buat amalan apa pada pagi sampai tidur balik yang boleh diikuti supaya jadi kuat macam Kak Noh. Masya Allah. Cuba belajar tak rajin dengar ceramah, cuba dengar ceramah. Ya, kena buat perubahan tu. Boleh bagi nasihat? Boleh. Kak Noh bagi nasihat. Kepada saing-saing kan, kepada para wanita lah, tak kisahlah isteri orang ke, tak isteri orang ke, yang belum bertutup aurat tu, supaya dia bagi hidayah untuk menutup aurat. Subhanallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar Kak Noh. Kita ni ada orang kata kita bukannya nak kena jadi ustazah, kita kena berdakwah. Kita semua dai kan. Betul Kak Noh. Masya Allah. Kak Noh bukan yang terlalu baik, tapi kita sesama saudara Islam kan. Betul Kak Noh. Subhanallah. Kak Noh, bila Kak Noh berpesan pada wanita supaya tutup aurat tuan-puan sekalian, ni sekarang ni hujan turun ni, saya rasa memang hati sebab
sebenarnya Allah dah sebut kan dalam Al-Quran wanita salihah, dan Nabi sebut dalam hadisnya. Ad-dunya mata', Nabi kata dunia ini indah, dunia ini cantik, wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan dunia al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Jadi Kak Noh, pandangan mata manusia dengan pandangan Allah berbeza. Manusia ni nak tengok kalau cantik tu sekian-sekian, tapi pada pandangan mata Allah, pandangan Allah, cantik itu adalah apabila wanita tu jadi wanita salihah. Jadi itulah perhiasan terindah. Jadi mudah-mudahan Kak Noh adalah salah satu perhiasan terindah syurga, perhiasan terindah dunia. Sebab Kak Noh berusaha tutup aurat dengan sempurna, kan? Sampai pakai stokin. Kalau apa ni, kalau macam ada saing-saing bagi baju kan, kena tengok dah baju tu tebal ke nipis. Kalau nipis tak si pakai. Tak si pakai. Dalam rumah Kak Noh pakai stokin juga. Baru start pakai. Subhanallah. Sebab apa Kak Noh pakai juga rasa stokin? macam aurat. Sebelum ni tak pakai. Sebelum ni kerja lain. Rasa aurat. Tuan-puan, bukan mudah ya Kak Noh duduk di dalam rumah bersama majikan. Sebab ialah ada suami, suami kepada majikan. Jadi Kak Noh, itu yang saya dengar gitu. Baru start Kak pakai Noh stokin lah. pakai juga stokin dalam rumah. Bukan mudah ya, mungkin rasa rimah sebab kena pakai tu macam 24 jam. Tinggal dalam bilik je tak pakai. Sebab Kak Noh rasa aurat. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Kak Boleh Noh sebut tak saing-saing? boleh Kak Noh sebut saing-saing. Kalau rendah. Ya, boleh, tak boleh. sekarang. Mazila, Saliza, Nazrina, Azura. Siapa Bagus Kak Noh. Saya kan Teku saya tak, Halida. Masya Allah, saya tak ingat dah nama. Saing menengah lah. Dan kawan sampai sekarang. Berkawan sampai sekarang. Sekolah rendah, sekolah menengah pun. Masya Allah. Ada sekolah sains tu macam Kak Noh macam kerja kan, balik kampung derak, orang kata derak. Jumpa kawan-kawan, jumpa saing-saing. Memang tepuk mata lah, memang gitu. Masya Allah. Kak Noh dikurniakan Allah sahabat yang baik daripada yang sekolah menengah, yang sekolah rendah. Kalau Kak Noh balik kampung, orang besar panggil, orang gaduh panggil giderak. Giderak ni macam pergi jalan ataupun Kak Noh orang kata outing lah. Outing ataupun orang kata kembik tu kalau gewer. Kembik tu kalau ni pasangan kekasih. Ngorak. Jadi Kak Noh pergi orang kata apa, pergi bukan shopping lah, pergi jumpa, pergi minum-minum kan. Subhanallah. Okey Kak Noh, mungkin last Kak Noh bagikan kepada kita kan perkongsian amalan apa lagi kan yang Kak Noh menguatkan Kak Noh. Mungkin Kak Noh ada amalan zikir harian ataupun Kak Noh ada baca surah-surah harian. Jarang. Tak apa, Kak Noh share je. Mungkin ada zikir-zikir tertentu yang Kak Noh pegang selalu baca. Apa zikir-zikir biasa je lah. Kalau baca Quran Jarang juga. Sebab saya lagi kerja kan. Banyak urusan kerja apa semua. Zikir yang paling Kak Noh suka? Zikir Fatimah tak? Zikir Fatimah. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir Fatimah, Nabi selawat kata kan? ya selawat. Nak basuh berah tu kan? Nak basuh berah, selawat. Masya Allah. Biasa lepas solat Kak Noh baca apa? Zikir apa lepas solat? Zikir yang tu lah, yang tiga kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir Fatimah tu ya. Masya Allah, itu memang daripada hadis yang sahih. Tuntutan sunnah membaca zikir itu. Kemudian Kak Noh, satu lagi, kita jangan tinggal ayat kursi lepas solat. Ayat kursi jangan tinggal. Tak pandai. Tak apa Kak Noh, insya-Allah Kak Noh akan pandai. Sebab Kak Noh selalu baca belajar Al-Quran online apa semua kan Kak Noh kan. Hari tu belajar sekejap lah dengan jiran tu. Sebab hari tu COVID kan. Tapi ingatan Kak Noh hebat. Sebab Kak Noh ingat nama kawan-kawan tu. Saya tak ingat dah nama kawan-kawan sekolah rendah. Ingat. Jadi insya-Allah Kak Noh ni Allah beri kelebihan yang luar biasa. Dia ni kalau lama-lama ingat, kalau sekarang tak ingat. Sebab itu sebab kawan tu sangat istimewa. Okey, Terima sebagai kasih jugalah
kena sebut mak ni. Sebut yang mak. melahirkan mak ni. Ya, pegang Kak Noh. Tak ni. Ha. Mak Wan Zakiah, Wan Ahmad, ayah Wan Aziz, Wan Ismail, nama grandma ayah Tok Wan Alin Nabil Pokok. Masya Allah, subhanallah. Sepupu, Tok Wan Ali, sepupu Nabil yang Pokok. selalu bagi semangat. Sepupu. Kak Ma. Kak Ma, sepupu yang selalu bagi semangat. Kak Ma sebelah adik-beradik mak. Subhanallah. Lepas tu sepupu adik ayah, Kak Long, Safawati. Masya Allah. Fidaus. Firdaus. Kena sebut buat rapat-rapat jugalah tu. Ah. Nasuha. Nasuha. Rapat-rapat lah Awak tu. rapat sepupu-sepupu. Ha. Memang hari ni hari Kak Noh. Jadi memang kita bagi peluang Kak Noh untuk bagi ucapan kepada orang yang istimewa dalam hidup dia. Dan sangat terharu bila Kak Noh kata kena sebut Ma yang susah payah melahirkan dan membesarkan. Kan Ma dengan ayah. Panggil mak dengan ayah. Bagi mak dengan ayah. Mak dengan ayah mestilah susah hati anak dara dia ni kerja jauh-jauh ni kan. Masya Allah. Tapi sebab mereka tu yakin Kak Noh pandai bawa diri. Masya Allah. Allah Akbar. Kak Noh memang selalu bagi belanja kepada mak ayah. Jarang tu. Jarang. Suka bagi hadiah. Ya, betul, bagi hadiah. Betul Kak Noh. Samalah tu, bagi belanja, bagi hadiah. Masya Allah. Kalau adik-adik dia bagi duit sama. Ya. Kalau Kak Ana ni jenis suka bagi hadiah. Suka bagi hadiah. Tak apa, sama je Kak Noh. Bagi duit ke bagi Tapi Kak Noh hadiah. rasa Kak Noh macam bukan anak yang baik juga. Sebab apa Kak Noh kata gitu? Sebab jarang bagi duit. Subhanallah. Dok Kak Noh, ada anak bagi duit, jadi duit dengan hadiah sama, dua-dua hadiah. Cuma ada orang bagi bentuk hadiah dalam bentuk hadiah, ada bagi hadiah dalam bentuk duit. Kak Noh jangan rasa macam tu. Cuma mungkin sekali-sekala Kak Noh bergilir. Bulan ni bagi duit. Orang tua kan 50 pun dah suka hati dah Kak Noh. Dan memang Kak Noh sayang mak ayah kan. Mak ayah pun sayang Kak Noh. Ada yang gelas tu kan, gelas gambar tu kan. Ya. Ada gambar tulisan tu, sayang mak ayah dunia akhirat. Subhanallah. Terus pun ada gambar tu. Ya. Hadiah tu. Terkatai dah. Oh, Masya Allah. Tadi yang hadiah tu. Mana dah? Ada kat galeri. Oh, dalam tu ada gelas. Ada gambar kita dua. Saya akan simpan. Saya akan letak tempat istimewa. Masya Allah. Terkatai. Terkantoi. Sebab Kak Noh bawa hadiah kepada saya. Saya dah nampak ada dalam paper bag. Lepas tu ada bukusan molek. Dan saya tak buka lagi. Tapi dia orang kata Ustazah ni Kak Noh bagi. Rupanya ada gelas gambar kita dua. Masya Allah Kak Noh. Comel lah Kak Noh. Okey Kak Noh, sebagai penutup, Kak Noh bagi apa lagi? Kata-kata nak bagi ucapan ke, ataupun nak bagi nasihat, ataupun Kak Noh nak bagi semangat, sebab ramai orang yang sedang diuji Kak Noh. Diuji dengan suami, diuji dengan anak, diuji dengan rezeki, diuji dengan orang khianat, diuji dengan sakit pun ramai. Macam-macam lah ujian. Sebagai penutup Kak Noh berikan kekuatan terhadap bab ujian ni. Halo kan. Apa kan? Boleh Kak Noh. Kalau awak semua dapat ujian rasa tu berat, cuba tengok kisah para nabi, kisah Nabi Muhammad kan. Itulah ke. Jangan yang penting jangan lemah. Iman tu kena kuat. Yang penting tu. Ya. Kak Noh hari ni sampai ada orang sanggup bunuh diri Kak Noh kan, sebab tekanan, sebab tak boleh nak tahan ujian. Jadi mungkin Kak Noh boleh pesan supaya kita sayangi diri kita apa semua. Kak Noh pesan Kak Noh. Kan supaya kita ni kena sayang diri kita. Jangan fikir nak bunuh diri, nak sakiti diri. Sebab apa ni? Kan nafsu. Kak Noh sayang tak diri Kak Noh? Sayang ke? Sayang kan? Kak Noh, bila Kak Noh tengok diri Kak Noh, tangan, seluruh tubuh kan, basuh muka, Kak Noh rasa macam mana dengan diri Kak Noh? Kak Noh ada rasa kata macam tak sempurna, ataupun Kak Noh rasa memang Kak Noh sempurna? Dekat sikit Kak Noh. Apa? Insan biasa, tapi bersyukurlah sebab walaupun keadaan gini, Allah bagi sihat. Ya.
Allah bagi banyak nikmat. Sebenarnya kelebihan utama Kak Nok ialah Kak Nok seorang yang sangat bersyukur kepada Allah, sehingga kan Kak Nok tak besarkan ujian Allah. Ujian tu ada pada Kak Nok, terlekat pada diri Kak Nok, tapi sebab Kak Nok lebih membesarkan rasa syukur. Syukur itu, syukur ini, suka ucap terima kasih kepada orang, betul kan? Suka bagi hadiah pada orang. Itu semua ciri-ciri hamba Allah yang bersyukur. Dan Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Jadi kadang Allah tambahkan nikmat tu di dunia lagi, dan kadang Allah tambahkan nikmat itu di akhirat. Dan insya-Allah kita doakan Kak Noh, Allah kurniakan kulit yang sangat indah, kulit yang sangat cantik di syurga kelak. Subhanallah. Allah kurniakan Kak Noh suami yang saleh. Subhanallah. Kan Allah kurniakan Kak Noh kekuatan kesabaran, diberikan limpahan rezeki yang barakah. Allah kurniakan kasih sayang orang sekeliling. Masya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kak Noh doakan juga saya. Mungkin Kak Noh boleh doakan, sebab doakan sahabat-sahabat yang sedang melihat kita ni. Kak Noh mendoakan. Kak Noh doakan kan Masya-Allah. Semoga Allah semoga Allah tu bagi kekuatan dan kesabaran kepada kita semua dengan ujian COVID lah. Dan semua ujian. Dan semua ujian. Masya-Allah. Allah Akbar. Terima kasih. Sama. Kak Noh ada ucapan terakhir, kita nak tutup dah. Terima kasih ke staf ustazah yang ramah sporting tu. Layan Kak Noh. Terutama dengan ustazah. Selalu bagi hadiah. Ni baju hadiah ustazah ni. Subhanallah. Ni Kak Noh sedang memakai baju hadiah. Hari tu saya ada hadiahkan pada Kak Noh. Dapat buku pula. Hari ni dapat hadiah buku pula. Masya Allah. Tadi kita hadiahkan buku ni tuan-puan sekalian. Memang kita nak share sikit. Tuan-puan dia mati Allah sekalian. Wanita paling bahagia. Wanita paling bahagia. Lepas tu nak bagi juga hadiah ni. Ya Allah. Kak Noh nak bagi juga. Allah. Subhanallah. Memang banyak nak bagi hadiah pada Kak Noh. Selalu jumpa orang baik-baik. Ya Allah. Itulah nikmat. Tuan-puan, alhamdulillah. Itulah kan Kak Noh. Saya pun seronok jumpa Kak Noh. Ni kita nak kempen sikit supaya membeli buku Fiqh Ramadan. Tuan-puan sekalian, persiapan untuk hadapi Ramadan, saya sarankan sangat tuan-puan membeli. Ini adalah buku pertama saya sendiri yang diterbitkan, masya-Allah, oleh kami sendiri, iaitu satu Fiqh Ramadan. Maksudnya 111 soal jawab Ramadan, soalan yang terpilih yang selalu ditanya. Jadi insya-Allah dalam ni ada pelbagai persoalan. Ada masalah niat, perkara yang membatalkan, yang confuse, perkara sunat, perkara wajib, perkara makruh. Kemudian dalam ni juga ada persoalan bab suami isteri, bab fidyah, bab kafarah. Kemudian masya-Allah hadis awal depan ni tajuk dia bab kemuliaan dan keajaiban Ramadan. Jadi tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak untuk sama-sama menjadikan buku ini sebagai salah satu bahan bacaan untuk kita menghadapi Ramadan. Saya kira seorang ibu dan ayah wajib memiliki buku Ramadan dalam rumahnya, sebab kita boleh sama-sama baca dengan anak-anak. Kita tinggal lebih kurang Ramadan 2 minggu saja lagi. 2 minggu saja lagi. Jadi dalam tempoh 2 minggu ni, tuan-puan sekalian, beli buku Ramadan, kemudian baca dengan ahli keluarga. Itulah persiapan kita yang sangat penting untuk hadapi Ramadan. Kan contoh tajuk dalam ni berkenaan dengan Lailatul Qadar, puasa. Dan memang ini buku disusun oleh saya. Boleh baca Ustazah Asma Harun. Saya dengan tim media, dengan tim penyelidikan, kemudian dengan Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi, dan kita himpun satu-satu soal jawab Fiqh Ramadan. Dalam, kalau boleh tengok ilustrasi dalamnya, colourful tuan-puan sekalian, tulisannya besar supaya memudahkan bacaan. InsyaAllah anak-anak pun mudah untuk baca. Dan setiap soalan tu kita jawab tuan-puan sekalian dengan detail. Maksudnya bukanlah detail sangat, tapi dengan penjelasan, ada dalil, ada hadis kan, ada perbincangan ulama. Contoh ni kan, contoh soalan 65, subhanallah, soalan 65 berkenaan bab suami isteri. Saya melakukan hubungan intim dengan suami pada malam hari, tetapi saya tidak sempat untuk mandi wajib sebelum azan subuh berkumandang.
Contoh macam tu. Kan malam tu bersama dengan suami hubungan intim, lepas tu bangun-bangun tak sempat nak mandi, wajib terkejut selepas subuh ataupun dah lewat kan nak subuh dah. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, dan banyak lagi ya soalan-soalan dan jawapan yang sangat baik. InsyaAllah boleh membantu dan memudahkan lagi kita dalam menuntut ilmu buat persiapan. Dan buku ni terhad 10,000 sahaja. Kita tak cetak banyak, habis-habislah tuan-puan sekalian. Harganya adalah RM38 tapi buku. sekarang 10,000 buah buku. Tak banyaklah kita cetak. Habis-habis. Tebal hampir 400 muka surat, colourful dan kertas berkualiti tinggi. Boleh nampak ya Ustazah Asma Harun, ini buku terbitan kita sendiri dan kita tulis sendiri. Saya susun sendiri bersama dengan tim, soal jawab, cari jawapan berdasarkan mazhab kan dan sebagainya. Mazhab Syafi'i kita dan para alim ulama. Jadi buku ni sekarang ada tawaran istimewa 10%. 38 jadi lebih kurang Kak Noh dalam 34 ataupun 33 macam tu lah. Okey, subhanallah sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi dapatkan buku ni sebab kita, siapa yang beli untuk jadikan hadiah pun boleh. Nak minta kami post boleh. Ustazah, saya nak hadiahkan buku Fiqh Ramadan Ustazah tu kepada kawan-kawan saya. Boleh Ustazah tolong postkan? Jawapannya boleh. Kan kita boleh tolong postkan. Nak post kepada 50 orang ke, kepada 100 orang ke, jawapannya boleh. Kami akan tolong postkan. Cuma bagi tahu je alamat maklumat untuk kita postkan. Dan sebagai penutup juga, kita nak ajak tuan-puan ke webinar Fiqh Ramadan. Webinar membongkar ilmu keajaiban dan kemuliaan Ramadan yang akan berlangsung pada 3 hari bulan 4 2021. Lebih kurang seminggu lagi Kak Noh. Hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu minggu depan dah. Hari Sabtu minggu depan oleh saya sendiri, saya akan gunakan buku ni tuan-puan sekalian. Saya akan gunakan buku ni untuk webinar ni. Masya Allah, saya akan cuba mengupas sebanyak mungkin persoalan. Dan Ustaz, kita ada Dr. Aiman Al-Kiti dan Ustaz Muhammad Syari. Siapa yang tak dapat hadir pada 3 hari bulan 4 tu, sekali anda ambil, anda boleh tengok selepas itu. Boleh tengok kan lusa tu ke, sebab kita tak akan tutup dan kita tak akan padam grup tu. Subhanallah. Jadi semua tu kalau di IG kena DM, kalau di FB boleh tinggalkan komen, nanti kita akan balas. Siapa yang nak buku, sebutkan saya nak buku Ustazah, saya nak, tinggalkan saja komen. Yang orang taja tu. Ni kan ada yang ada taja. orang taja. Tuan-puan sekalian, Tadi. ada orang yang infak. Ada orang infak webinar ni kepada siapa yang tak mampu nak bayar kan RM60. Maka anda bagi tahu, Ustazah, saya nak masuk webinar tapi tak mampu, dapat percuma sebab ada pihak-pihak yang bagi infak. Subhanallah. Jadi alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi samalah buku ni insya-Allah. Ada pihak yang wakaf, siapa yang tak mampu tapi nak, boleh WhatsApp kita juga. Terima kasih banyak-banyak Kak Noh. Kak Noh penutup. Ada apa-apa Kak Noh nak cakap penutup? Mana Ustazah punya? Ustaz. Oh, subhanallah. Kau wanita lah yang belum ganti puasa tu, cepat-cepat ganti puasa. Subhanallah. Bagus Kak Noh pesan wanita yang tak ganti puasa lagi, cepat-cepat ganti puasa. Jangan tanggung. Betul. Dan kalau siapa yang tak mampu, jangan lupa bayar fidyah. Okey, Kak Noh bagi ucapan selamat berpuasa. Selamat berpuasa semua. Masya Allah. Selamat berpuasa, selamat menyambut Ramadan. Kak Noh, saya sayang Kak Noh kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kak Noh doakan kami, doakan saya juga, dan doakan kita semua masuk syurga. Doakan kita semua diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. I love you Kak Noh. I love you too. I love you too, subhanallah. I love you more, I love you much more. Okey, sahabat-sahabat sekalian, ya begitulah perkongsian spontan kita, sebab kebetulan hari ni Kak Noh datang daripada jauh. Kak Noh datang daripada daripada Nilai, naik Grab Mantin, Taman Mulia kan, naik Grabnya, naik komuternya untuk datang ke sini. Lepas tu saya minta kebenaran Kak Noh, boleh ke kita live sama? Kak Noh kata, boleh Ustazah. Kak Noh pun suka berkongsi kan. Kak Noh ni follow FB dia, kalian akan tengok Kak Noh suka ambil gambar. Kadang Kak Noh suka selfie kan. Kak Noh suka ambil gambar orang. Kak Noh suka update, dan saya tengok paling banyak Kak Noh suka share ceramah. Betul kan? Share ceramah-ceramah. Alhamdulillah. Tak ada tengok lah. Kadang tak ada tengok. Mungkin lepas ni ramai lagi nak kawan Kak Noh. Nama FB Kak Noh?
Nak Azaziah wa Aziz. Okey, boleh cari FB Kak Nok Wan Azazia. Nak Azaziah sebab tak Nur buat Wan. Nur Azizia Azaziah wa Aziz. Wan Aziz. Boleh cari FB Kak Nok Nur Azazia Wan Wan Aziz. Gambar apa profil? Gambar kita dua. Oh, gambar kita dua. Profile picture gambar kami berdua. Jadi boleh cari. IG pun IG Azaziah Besut 1986. Sebenarnya IG Azaziah Besut. Siapa nak berkawan di IG Azaziah Besut. Mungkin ramai wanita nak jadikan Kak Noh sebagai contoh kekuatan. Ramai yang mesej kita ramai. Mesej. Kata Kak Noh jadi kekuatan bagi dia, jadi contoh. Subhanallah Kak Noh. Rupanya ada hikmah Allah uji begini supaya beri kekuatan pada orang lain. Azaz tulis cerita tu kan. Ya. Cik Noh, Kak Noh tak tahulah Kak Noh ni jadi layak tak jadi bidadari surga. InsyaAllah Kak Tak Noh. tahulah. Bila kita rasa tak layak tu lah, insyaAllah layak Kak Noh. InsyaAllah Kak Noh. Bidadari syurga tu bukan... Tak salah orang yang mulia. Masya Allah Kak Noh. Saya wallahualam. Banyak tolong orang. Ya Kak Noh, memang orang nampak macam tu. Tapi saya pun tak tahu Allah pandang tak saya. InsyaAllah. Allah tengok tak hati saya ni. Ya Allah, saya tak tahu macam mana. Kadang bimbang rasa hati kita kotor dengan pujian-pujian manusia. Kadang riak, kadang Kak Noh kan. Riak, ujub. Sebab tu bila saya jumpa orang macam Kak Noh, saya terus minta doa. Sebab bila Kak Noh diuji dengan Kak Noh orang makbul. Ya, itulah kata. Tuan-puan sekalian, Kak Noh cerita. Macam bagai kami. Macam puh bagai Rabu, kami siapa? Puh bagai kami, Jumaat siapa? Kak Noh kata seringkali permintaan Kak Noh Allah makbulkan. Sebab itu tuan-puan, saya mak saudara sabit lah kiranya kan. Pakcik tu sakit. Dia kata, Noh tolong doakan Pak Pemuda, tolong doakan bidadari syurga ni supaya Pak Muda sembuh. Lepas tu ayat buat doa-doa je lah. Lepas tu daripada tu pakcik saudara sembuh. Alhamdulillah. Tuan-puan, sebab itu masa saya jumpa Kak Noh, first saya kata, Kak Noh doakan saya supaya saya jadi orang ikhlas, supaya saya sekian-sekian. Sebab macam ni, bila Kak Noh diuji macam ni, Kak Noh ada rasa rendah diri. Betul kan? Rasa rendah diri, kadang rasa malu. Lepas tu rendah diri ni Kak Noh satu sifat yang paling payah kita nak dapat. Sebab kebanyakannya manusia, bila Allah berikan dia contohnya kebijaksanaan, Allah berikan harta, Allah beri kedudukan, Allah berikan dia pujian manusia, kan? Susah nak memiliki sifat tawaduk. Sifat merendah diri tu, menghina diri tu payah. Sebab itu orang yang ada sifat merendah diri ni, kan, ada orang yang ada sifat merendah diri ni Kak Noh, orang yang mulia. Itu yang bila saya jumpa Kak Noh, pertama saya minta Kak Noh doakan saya. Sebab insya-Allah doa orang seperti Kak Noh ni makbul. Doa makbul semua. Alhamdulillah. Doa makbul semua kan kata. Masya-Allah. Itulah kadang-kadang cakap kat dia kan doa makbul atas dunia kan. Tak tahu kat sana tu macam mana. Tak tahu sebab doa tu makbul semua. Apa yang Kak Noh minta dengan Allah, Allah bagi. Allah makbul semua. Allahu akbar Kak Noh. Macam hari Jumaat gitu kan. Ya. Kata agak-agak dapat jumpa Ustazah. Sekelip mata je jumpa. Allah bagi. Padahal Kak Noh saya susah sangat. Bukan ada masa sokmo. Macam hari ni pun Kak Noh doa nak jumpa kan. Allah bagi. Sepatutnya Kak Noh buka doa daripada sahabat-sahabat juga. Sebenarnya pagi ni saya tak ada ceramah. Saya mengejut semalam saya setuju nak ceramah hari ni. Kalau dah saya baca kat FB tu. Jadi subhanallah, jadi Kak Noh itulah hikmahnya kan. Bila ujian sabar bersangka baik dengan Allah, Allah berikan lidah yang makbul doa. Jadi mungkin ramai orang yang mengharapkan doa daripada Kak Noh. Kak Noh doakan untuk kita semua. Sekarang tengah hujan ni. Bila hujan kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami manfaatmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kak Noh sambung doa. Kak Noh doakan untuk kita semua. Doa apa-apa. Ya Allah, mohon apa-apa. Tak apa Kak Noh, doa supaya masuk syurga ke apa ke. Doakan Kak Noh. Ya Allah, yang Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa sama ada orang-orang yang telah pergi dahulu. Sihatkanlah orang-orang yang sedang diuji sakit, semoga diberi sihat, semoga diberi kesabaran dan kekuatan.
Amin. Subhanallah. Amin. Kak Noh doakan kita semua masuk syurga Kak Noh. Semoga kita semua masuk syurga. InsyaAllah amin. Amin. Amin, Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya pun tak ada apa nak cakap. Saya memang sebenarnya sebab terharu, tapi mungkin sebab agak kepenatan daripada pagi kita keluar, tak meniti air mata, tetapi dalam hati tu menangis kerana syukur Allah temukan saya dengan orang yang sangat istimewa, yang bernama Wan Nur Azazia binti Wan Aziz, dan sudah tentu ibu ayahnya juga seorang yang sangat istimewa, adik-beradik pun, kawan-kawan pun, sepupu ahli keluarga dan majikan pun istimewa. Semua orang yang berada di sekeliling Adinda Wan Nur Azazia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita berjumpa di sini Kak Noh, dan kita bersatu di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan para sahabat semua yang Kak Noh selalu jadikan inspirasi. Jadi mohon maaf daripada kami semua kan Kak Noh. Kita buat love. Pandai lah. Jadi Kak Noh. Mohon maaf daripada kami semua tuan-puan sekalian. Jadi sekadar itu daripada kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan sekalian, kena ingat ujian Allah itu adalah mengikut kadar kemampuan kita. Allah uji kerana Allah sayangkan kita. Allah uji kerana Allah nak bagi kita syurga. Allah uji sebab Allah nak menyucikan diri kita daripada dosa dan noda. Dan Allah uji sebab Allah nak bertemu kita di syurganya. Dan Allah uji kerana itulah asbab kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan para sahabat. Jadi berdamailah dengan ujian, berkawanlah dengan ujian, redalah dengan ujian dan takdir ketetapan Allah terhadap hidup kita. Sebab Allah tidak pernah menzalimi kita. Allah yang menciptakan kita, Allah paling sayang kita. Allah yang mentakdirkan perjalanan hidup kita. Allah lah yang mahu yang terbaik untuk diri kita. Dan kita sendiri tak tahu apa yang terbaik. Dan apa yang Allah berikan kepada Kak Noh ini adalah yang terbaik untuk dunia Kak Noh dan untuk akhirat Kak Noh. Sekian sekali lagi daripada kami. Mohon maaf daripada saya, mungkin ada terkasar bahasa, tersilap bicara. Dengan Kak Noh pun, Kak Noh pun minta maaf juga. Sama-sama Kak Noh. Masya Allah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.